Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan saya akan menerangkan tentang peranan khalifah di muka bumi dengan melaksanakan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Terdapat 5 topik yang akan kami bentangkan dalam pembentangan kami pada hari ini, iaitu yang pertama, definisi khalifah, yang kedua, definisi amar ma'ruf nahi munkar, yang ketiga, peranan khalifah di muka bumi dengan melaksanakan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Seterusnya, contoh perbuatan pemimpin yang bertentangan dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Dan akhir sekali, kepentingan pelaksanaan konsep amar ma'ruf nahi munkar oleh khalifah kepada individu, bangsa dan negara. Jadi, mari kita mulakan dengan yang pertama, iaitu definisi khalifah. Dari segi bahasa, khalifah berasal daripada perkataan bahasa Arab, iaitu khalafa, yang bermaksud ganti. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Hud ayat yang ke-57 yang bermaksud, dan Rabbku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dari kamu. Dari segi istilah pula, khalifah bermaksud generasi manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penggantinya untuk mentadbir, mengurus dan memakmurkan muka bumi ini dengan menjalankan syariah Allah Subhanahu Wa Taala sama ada pada peringkat peribadi, keluarga, masyarakat, negara dan antarabangsa. Seterusnya kita pergi kepada apa yang dimaksudkan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar dari segi bahasa bermaksud berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan. Dari segi istilah, amar ma'ruf nahi munkar diartikan sebagai mengajak kepada hal ma'ruf iaitu kebaikan dan mencegah hal munkar iaitu kejahatan, atau memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan iaitu kemungkaran. Hal ini sudah dijelaskan dalam berdasarkan surah Al-Luqman ayat yang ke-17 yang bermaksud, dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan ayat yang ke-17 ini, jelaslah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita untuk mempraktikkan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam kehidupan seharian. Baiklah, seterusnya kita akan membincangkan peranan khalifah di muka bumi dengan melaksanakan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Okey, baiklah, manusia merupakan ciptaan Allah yang mempunyai sangat banyak kelebihan dan berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain. Kita berbeza dengan ciptaan Allah seperti jin, iblis, malaikat dan juga haiwan. Antara kelebihan yang dimiliki oleh manusia termasuklah keseimbangan kejadian yang menunjukkan bahawa kita mempunyai ciri-ciri fizikal yang seimbang seperti memiliki 2 tangan dan kaki, bukan satu sahaja yang semestinya boleh mendatangkan masalah di kemudian hari. Kita mempunyai anugerah akal fikiran seperti haiwan tidak memiliki anugerah akal fikiran seperti kita. Kita juga memiliki ilmu pengetahuan berbeza dengan haiwan, kerana haiwan tidak memiliki ilmu fikiran dan mereka hanya membuat perkara tanpa berfikir. Okey, berdasarkan firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat ke-9 menyatakan bahawa summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhih wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian ia menyempurnakan kejadiannya serta meniupkan padanya ruh ciptaannya, dan ia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati akal fikiran supaya kamu bersyukur. Tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur, menunjukkan bahawa Allah telah menciptakan kita manusia dengan sebaik-baik kejadian. Namun begitu, kita masih tidak bersyukur. Kalau ada pun masih sikit di kalangan kita yang bersyukur. Seterusnya,
Kesedaran umat Islam dalam melaksanakan konsep amar ma'ruf nahi munkar akan melahirkan umat Islam yang teguh dan harmoni. Sejarah telah membuktikan bahawa antara punca kejatuhan sesuatu kerajaan adalah kerana berleluasanya maksiat dan penyakit masyarakat seperti rasuah dan kezaliman. Sebagai contoh, empayar-empayar terdahulu yang agung seperti empayar Byzantine, empayar Turki Uthmaniyah, empayar Abbasiyah adalah runtuh sendiri kerana maksiat-maksiat yang dilakukan oleh ahli-ahli dalam kerajaan itu sendiri. Melalui firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'atlamu annallaha syadidul iqab, dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang membawa bala bencana yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang zalim di antara kamu secara khusus tetapi juga menimpa kamu secara umum, dan ketahuilah bahawa Allah Maha berat azab siksanya. Menandakan kita perlulah menjaga diri kita daripada melakukan perkara zalim dan maksiat, kerana perkara-perkara tersebut bukan sahaja berlaku kepada orang-orang kafir dan zalim tetapi juga boleh berlaku kepada kita yang merupakan umat Islam sendiri. Bermakna umat Islam sendiri juga terdedah kepada perkara-perkara zalim, iaitu maksiat. Oleh itu, sangat penting bagi seorang khalifah memastikan setiap perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak berleluasa. Hal ini bagi menjaga keharmonian sebuah komuniti untuk hidup berlandaskan syariat Islam yang sebenar. Oleh kerana khalifah merupakan sebuah ketua bagi organisasi dan umat manusia, oleh itu khalifah perlulah menjaga kita semua untuk tidak melakukan perkara yang boleh mendapat kemungkaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan dengan terang mengenai perkara yang dihalal dan diharamkan dalam Islam. Oleh itu, amar ma'ruf nahi munkar wajib dilaksanakan selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Peranan manusia sebagai khalifah yang pertama adalah mengimarah ataupun memakmurkan bumi. Bermaksud manusia bertanggungjawab untuk melakukan segala jenis kebaikan di atas muka bumi. Yang kedua adalah memelihara bumi daripada kerosakan yang datang daripada pihak-pihak manapun, atau dalam bahasa lain kita memanggilnya sebagai ar-riayah. Pertama adalah memakmurkan bumi. Manusia mempunyai kewajipan kolektif yang dibebankan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia harus mengeksplorasi kekayaan bumi bagi manfaat umat manusia, yang bermaksud segala keindahan alam semula jadi ini yang merupakan sumber bagi manusia perlulah dieksplorasi dengan baik dan bukannya dengan buruk yang boleh mendatangkan kebaikan kepada umat manusia supaya ianya mendapat keredaan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah hasil eksplorasi harus dinikmati secara adil dan merata. Namun begitu, keabadian bumi perlu dijaga supaya tidak musnah dan boleh dinikmati generasi seterusnya. Bermakna walaupun kita dibenarkan untuk menikmati hasil bumi, namun begitu kita perlulah sentiasa menjaga dan menggunakannya secara berpada-pada supaya sumber-sumber bumi seperti hutan, elektrik, nuklear dan apa-apa sahaja tidak merosakkan bumi, sebaliknya boleh mendatangkan kemanfaat kepada kita dan juga boleh dinikmati oleh generasi yang akan datang. Oleh itu kita perlulah menggunakannya dengan cermat. Seterusnya adalah memelihara bumi. Memelihara bumi mempunyai konsep yang luas, termasuklah memelihara akidah dan akhlak manusia bagi menjaga sumber daya. Sebagai contoh, memelihara dari perbuatan jahiliyah iaitu merosak dan menghancurkan alam sekitar melalui sumber-sumber daya manusia. Bermaksud manusia dilarang untuk melakukan kerosakan di atas muka bumi ini dengan menggunakan sumber daya manusia tadi, dengan menggunakan tangan sendiri. Hal ini menyebabkan manusia perlulah sentiasa menjaga akhlak dan akidah supaya tidak melakukan perbuatan yang ditentang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tangan mereka sendiri di atas muka bumi ini yang sesungguhnya merupakan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Yang kedua adalah bumi diciptakan tidak sia-sia, yakni manusia sebagai khalifahnya. Oleh itu manusia perlulah memakmurkan bumi selaras dengan syariat Islam, selari dengan melakukan ibadah-ibadah bagi memelihara kesucian bumi. Yang bermaksud kita sebagai khalifah perlulah menjaga dan memakmurkan muka bumi ini selari dengan melakukan ibadah-ibadah lain supaya dapat menjaga muka bumi ini dengan mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melakukan perkara yang dilarang olehnya.
Seterusnya, kita akan membincangkan tentang perbuatan yang dilakukan oleh pemimpin yang bertentangan dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Oleh kerana manusia adalah khalifah di muka bumi ini, maka mereka adalah pemimpin bagi umat manusia. Namun begitu, setengah daripada pemimpin tidak lari daripada melakukan kesalahan. Jadi kita akan membincangkan contoh-contoh kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin yang semestinya sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah contoh 1, meluluskan pembinaan bangunan-bangunan yang melalaikan seperti rumah judi, rumah urut dan kelab malam. Walaupun hal ini dapat dilihat dengan jelas pada hari ini, walaupun di dalam negara yang masih mengamalkan agama Islam seperti kita, masih terdapat pemimpin yang meluluskan pembinaan tempat-tempat maksiat seperti tempat-tempat maksiat tersebut. Sebagai contoh, kita dapat melihat banyak rumah-rumah maksiat di Genting Highland, di mana orang Melayu sendiri yang beragama Islam dibenarkan untuk pergi ke sana tanpa membawa mahram. Hal ini adalah salah satu contoh perbuatan yang sebenarnya sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tempat-tempat tersebut masih dibenarkan untuk dibina oleh pemimpin-pemimpin kita. Contoh perbuatan yang kedua ialah sikap diskriminasi dan ketidakadilan yang ada dalam diri seorang pemimpin. Di hari ini, seringkali kita dengar tentang isu rasuah dan sebagainya. Sebagai seorang pemimpin yang berwibawa, konsep amar ma'ruf dan nahi munkar perlulah diterapkan sedalam-dalamnya dalam diri sendiri. Hal ini kerana negara tidak akan maju selagi terdapatnya diskriminasi dan ketidakadilan dalam sesebuah negara. Banyak kesan yang akan kita dapat, lebih-lebih lagi kesan yang berpanjangan. Sebagai contoh, diskriminasi berdasarkan suku, kaum, agama, ras atau kelas sosial akan menciptakan ketegangan sosial dan akan merosakkan keharmonian yang kecapi. Lebih dari itu, pemimpin yang mendukung diskriminasi dan ketidakadilan akan memperburukkan lagi polarisasi dalam masyarakat. Seorang manusia pasti akan ada mempunyai jawatan yang tersendiri. Oleh itu, kita seharusnya sedaya upaya mempraktikkan amar ma'ruf dan nahi munkar agar dapat memberi kebaikan kepada masyarakat. Kepentingan konsep amar ma'ruf nahi munkar kepada individu, masyarakat dan negara. Bagi individu, konsep amar ma'ruf nahi munkar dapat membantu meningkatkan akhlak, ketakwaan dan keimanan seseorang. Seseorang yang berdakwah kepada orang lain akan mendapatkan pahala dan redha dari Allah. Seseorang yang menghindari kemungkaran dan kemaksiatan akan mendapatkan perlindungan dan rahmat daripada Allah. Bagi masyarakat pula, konsep amar ma'ruf nahi munkar dapat menciptakan suasana yang harmonis, damai dan sejahtera. Masyarakat yang berdakwah kepada sesama akan saling menghormati, membantu dan menyayangi. Masyarakat yang menghindari kemungkaran dan kemaksiatan akan saling menjaga, melindungi dan mendukung antara satu sama lain. Dan akhir sekali, bagi negara, konsep amar ma'ruf nahi munkar dapat memperkuatkan persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa. Negara yang berdakwah kepada rakyatnya akan memberikan contoh yang baik dalam segala aspek kehidupan. Negara yang menghindari kemungkaran dan kemaksiatan akan memberikan contoh yang baik dalam segala aspek kebijakan. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.